Lembaga Industri Getah Sabah laksana pelbagai langkah proaktif bantu pekebun kecil. Itu antara fokus dari negeri di bawah Bayu petang ini. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Imran Azmi Rosli. Ya, Zahira, Lembaga Industri Getah Sabah LIGS telah melaksana pelbagai langkah proaktif bagi membantu pekebun kecil meningkatkan taraf ekonomi mereka. Ini termasuk mempelbagai sumber pendapatan pekebun kecil seperti program aktiviti ekonomi tambahan supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada hasil getah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, langkah itu penting bagi membantu pekebun kecil berikutan ketidaktentuan harga getah global. Pada masa sama, langkah itu bukan sahaja meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah, malah menjamin kelangsungan industri pertanian Sabah dalam jangka panjang. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis sambutan 75 tahun Jubli Intan LIGS di Kota Kinabalu. Antara kejayaan besar dicapai LIGS adalah menerusi projek Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR, Inisiatif Usahawan Tani di Kampung Gana, Kota Marudu. Projek itu bukan sahaja meningkatkan taraf hidup komuniti luar bandar, tetapi membuka peluang kepada usahawan tani mengembangkan usaha mereka dalam sektor pertanian moden. Beliau optimis projek seperti itu adalah contoh terbaik LIGS membawa perubahan besar kepada pekebun kecil dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sabah secara keseluruhan. Pembinaan 20 buah rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ bagi kota penerima disenaraikan untuk tahun 2024 bagi Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan kini mencapai 80% siap. Rumah mesra SMJ berkenaan dijangka siap sepenuhnya menjelang Mei tahun ini. Ia melibatkan pembinaan di Kampung Karangan, Lumadan, Jaya Baru, Swagan Sanginan, Betanduk, Kebenau, Geramah, Labi, Silaun, Lawak, Lago, Suasah, Kangsah dan Berembai. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharam berkata pembinaan rumah mesra SMJ bagi kuota 2022 dan 2023 telah siap sepenuhnya dan diserahkan kepada penerima. Pada tahun 2025 ini kita dapat tambahan 20 menjadi 40 buah dan senarai peserta sudah pun diserahkan kepada pegawai daerah untuk dimajukan pihak KPLB. Dan sekarang ini pihak pejabat daerah sedang menunggu kelulusan di peringkat KPLB. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan rumah mesra SMJ bagi kuota penerima tahun 2023 di Beaufort. Penerima yang ditemui melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada kerajaan negeri yang memberikan bantuan amat bermakna ini kepada mereka. Ini tempat kami ditumpang lah tanah dia. Tanah rizab kuburan. Dulu kami di seberang. Tapi budak sekolah susah mau menyeberang. Sinilah kami tinggal. Ada lebih 10 tahun sudah. Gembira. Macam tidak percaya mula-mula tu dengar dapat pula rumah SMJ ini. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih pada kerajaan negeri Sabah di bawah pimpinan Dato' Haji Muhammad Nur dan kepada YB Dun Lumadan dan pegawai daerah karena dengan adanya pemberian rumah SMJ ini diucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah. Tahun ini kerajaan negeri akan membina 3,000 buah rumah SMJ di semua 73 kawasan dun di negeri ini melibatkan kos sebanyak 250 juta ringgit. Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur inisiatif diperkenal Kerajaan Sabah untuk membantu golongan miskin dan miskin tegar mendapat sambutan baik daripada golongan nelayan yang kurang berkemampuan. Pengerusi Persatuan Nelayan Pasir Putih Putatan, Muhammad Fakuzri Salim berkata, bantuan itu amat diperlukan untuk membeli keperluan anak ke sekolah dan persiapan menjelang bulan Ramadan. Program Syukur menyediakan bantuan tunai sebanyak RM300 setiap bulan kepada penerima yang layak sehingga 31 Disember 2025. Alhamdulillah, banyak faedah dan banyak manfaat kepada maupun nelayan maupun golongan miskin tegar kerana dapat membantu dengan pembukaan sekolah baru-baru ini dan dalam masa yang sama kita tidak lama lagi menjelang di bulan Ramadan.
Saya cuma terima kasih kepada pihak kerajaan kerana memberi bantuan kepada kami yang sudah besarannya. Bantuan itu dapat digunakan untuk belanja-belanja yang patut digunakan lah. Bantuan ini saya ingat cukup berfaedah kepada keluarga-keluarga macam nelayan, isi rumah, 300 cukup warga lah bagi semua yang memerlukan. Seramai 100,000 penerima menerima bantuan yang disalurkan secara berfasa bermula Isnin lalu dengan peruntukan 358.5 juta ringgit. Bukan sekadar aktiviti bersama dalam menjaga kebersihan, malah aktiviti gotong royong turut menjadi wadah penyatuan silaturahim sesama insan sekaligus memperkukuh perpaduan masyarakat kampung. Inilah yang diterjemah lebih 200 penduduk kampung dalam menjayakan di tanah perkuburan Islam Kampung Sungai Kayu, Batu 7 Sandakan. Wartawan Salih Jikri ada laporannya. Program gotong royong ini dianjurkan Pertubuhan Islam seluruh Sabah Cawangan Libaran dengan kerjasama Masjid Elizam Kampung Sungai Kayu Sandakan. Baik, pepatah ada mengatakan bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Inilah peribahasa yang dapat kita singkapkan dengan aktiviti gotong royong perdana yang dilaksanakan oleh penduduk. Aktiviti gotong royong ini bagi menyahut seruan kerajaan untuk menjadikan kawasan perkuburan sebagai taman yang bersih dan indah. Ia juga menjadi medan pemimpin menyantuni masyarakat selain bertukar-tukar idea dalam membangun kawasan kampung. Saya berharap semoga program ini dapat kita jadualkan, iaitu mungkin setiap bulan begitu kita akan usahakan. Penduduk Sungai Kayu ini memang terkenal dengan sikap bergotong royong ataupun bekerjasama. Mereka pun memang sentiasa bekerjasama dan hadir. Tidak kira tua muda, termasuk juga belia-belia kita pun menghadirkan diri di kawasan Sungai Kayu ini. Untuk menyatukan silaturahim saudara-saudara kita di Kampung Sungai Kayu ini. Apatah lagi pada hari ini memang masih bulan Syaban. Mudah-mudahan menjadi penyaksian untuk kita mengingat akan kematian kita. Aktiviti gotong royong ini diharap dapat membentuk perpaduan keharmonian dalam kalangan masyarakat kampung Sungai Kayu. Laporan Salih Jikri, RTM. Dua atlet Sabah akan menyertai kejohanan olahraga Asia bawah 18 tahun kali ke-6 di Daman, Arab Saudi pada 15 hingga 18 April depan. Dua atlet tersebut ialah Cassandra Joanna Patrick bagi acara 100 meter lari berpagar dan Said Ali Said Ahmad dalam acara lempar cakra. Presiden Persatuan Olahraga Sabah Muhammad Hassan berkata mereka merupakan antara 11 atlet negara yang akan menyertai kejohanan tersebut. Kedua-dua atlet tersebut telah layak secara merit untuk menyertai kejohanan tersebut. Saya cuba sampaikan kepada atlet, kepada coaches, tidak mustahil sudah sekarang ni. Tidak mustahil sudah untuk atlet maju ke depan. Ini bukan lagi satu perkara yang orang cakap tidak boleh sampai. So harapan saya untuk adik-adik di luar sana tu don't stop training. Muhammad ditemui pemberita selepas menjadi tetamu segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Sementara itu, jurulatih Majlis Sukan Negeri MSN Sabah, Gabriel Moinjil menyeru para atlet Sabah untuk terus berusaha dan tidak berputus asa dalam mengejar kejayaan di pentas antarabangsa. Dia pergi under 18. Jadi peluang dia cerah. Masa latihan kita tengok dia buang 56 meter. So mungkin ada peningkatan. Jadi saya letak sasaran top 10. Kalau dia dapat mengulangi PB dia itu, membanggakanlah. Kejohanan olahraga Asia bawah 18 tahun bakal menyaksikan penyerta lebih 42 negara dari seluruh Asia, menjadikannya salah satu sukan terbesar di rantau ini. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Imran.